Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi. Allahumma iftah alaina abwaba rahmatik wa anshur alaina ghazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin. Okay. Amin. Alright. Amin. Terima kasih Fikri. Alright. Okay. Sekarang ni cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Alright. Nama cikgu, Rehana. Rehana binti Humaidin. Cikgu dari SMKA Al-Masyur Lelaki. Alright. Dan sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, okay, sebelum kita belajar ulang kaji lebih mendalam lagi, of course kita dengar dulu pesanan penaja. Okay, sekejap ya. Cikgu share dulu. Okay. Okay. Alright. Okey, terima kasih kepada penaja kita. Okey, kerana telah memberi peluang kepada kita. Alright, untuk kita berkumpul pada malam ini untuk ulang kaji mata pelajaran sejarah. Alright, okey. Okey, kejap cikgu share dulu. Alright. Okey, suara cikgu clear tadi, cikgu dah tanya dah. Slide cikgu boleh nampak? Boleh cikgu. Boleh? Alright, okey, Nampak, very nampak, good. nampak. Okay, cikgu. jadi kita open minds, open book. Okey, lapangkan fikiran, okey, tenangkan fikiran, tenangkan minda dan pastikan buku tu dengan anda. Okey, buku teks, buku latihan, alright, nak catat nota ke apa-apa, pastikan bersama anda. So, are you ready? Yes. Are you ready? Ready, Alright. ready. Okay, good. Nampak tak gambar ni? Nampak. Nampak. Okay, so bila awak tengok gambar ni, apa yang awak faham sebenarnya daripada gambar ni? Nampak. Apa yang awak faham? Main puzzle. Oh, main puzzle. Ya, main Alright, okay. Lagi, main puzzle. Lagi dia buat apa? Dia Main nak cantum. Nak cantum. Bagus. Puzzle untuk mencantum. Cantumkan apa tu? Kat sini simboliknya. Kita nak cantumkan apa? Yes, perhubungan. Bagus. Okay, so yang ni relate dengan topik kita pada hari ini. Yes, Amza, perpaduan. Very good. Alright. Okay, jadi sekarang ni saya nak dapatkan feedback daripada kamu semua. Okay, pernah dengar tak Slido ni? Pernah main tak Slido ni? Pernah tak? Tak pernah. Pernah. Okay, okay. Yang mana dengan saya memang dah biasa, tapi yang tak pernah tu tak apa. Alright, kita buat malam ni. Alright, awak nampak barcode cikgu? Awak boleh scan barcode tersebut. Alright, guna scanner kamu, scanner dekat phone tu, ataupun awak masuk slido.com. Awak masuk slido.com, kalau dia minta kod, awak type perpaduan. Tapi kalau awak dah nampak terus soalan tu, kat sini awak dah nampak terus soalan tu, awak terus bagi jawapan. Alright, awak boleh tulis. Alright, okay, try tengok, try. Cuba masuk. Bagi yang line slow ke apa ke, tak apa, awak boleh masih lagi tulis di bahagian
ruangan Komen, chat. komen. Yes, ruangan chat boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh masuklah Slido ni sebab kata tak pernah kan. Alright. Kalau tak pernah kita buatlah. Boleh? Cikgu masih menunggu. Cuba dulu, cuba dulu. Mengapa kita perlu hidup bersatu padu? Bagi pandangan anda. Yes, kerana kita terdiri daripada pelbagai kaum. Okay, very good. Lagi? Ada lagi tak? Baru seorang ni. Ada lagi tak? Boleh masuk tak? Kalau tak boleh, dah ada dah. Mungkin internet cikgu pula yang slow. Alhamdulillah ramai yang dah jawab. Mengelakkan daripada pergaduhan. Apa ni? Untuk memastikan kehidupan kita dalam keadaan aman dan damai. Alright, asas kekuatan negara. Bersama-sama majukan negara. Okey, awak boleh tengok dekat skrin awak. Okey, awak boleh nampak jawapan yang kawan-kawan awak bagi. Alright, yang awak tulis. So, yang ni menunjukkan awak faham tentang erti perpaduan. Oh, bagus. Uish, dahsyatnya. Menaikkan nama negara. Okey, kerana kita perlu bersatu padu kerana kita terdiri daripada pelbagai kaum. Selain itu untuk mengekalkan paduan kaum. Okey, negara lebih harmoni, lebih aman. Uish, bagus ni. Memartabatkan kedaulatan negara. Oi, yang ni kalau awak tulis dekat soalan kebat ni, memang awak akan berada di aras yang tinggi. Bagus. Alright, dapat mengembleng tenaga dalam menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi supaya ekonomi negara berkembang pesat. Wih, ayat bombastik. Okey, bagus. Negara lebih harmoni, lebih aman. Okey, very good. Kalau ada yang tak boleh masuk Slido ni, okey tak apa. Awak boleh tulis di ruangan chat, tak ada masalah. Alright. Okey. Agar dapat merealisasikan aspirasi negara. Yes. Okey. Untuk mengelakkan pergaduhan. Yes, very good. Alright. Untuk mengukuhkan pentadbiran negara. Okey. Mewujudkan negara yang harmoni. Bekerjasama. Okey. Sangat bagus. Alright. Okey. Jadi memandangkan feedback yang cikgu nampak ni. Okey. Yang awak tulis ni menunjukkan awak faham kenapa kita perlu hidup bersatu padu. Okey. Alright. Jadi boleh tak kita masuk kepada slide yang seterusnya? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Alright. So yang ni adalah kesinambungan. Maksudnya daripada slide tadi tu, daripada apa yang awak jawab tadi tu, kita boleh relate dengan topik kita pada hari ini, iaitu membina kesejahteraan negara. So yang tu yang kita akan ulang kaji pada malam ni. Alright. Okay, jadi kalau kita lihat topik ini sebenarnya dia adalah kesinambungan. Kesinambungan daripada bab 6. Bab 6 kita belajar topik apa? Ingat tak? Bab 6. Cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yes, bagus. Alright. Bab 6 kita belajar tentang cabaran. Cabaran semasa kita nak membentuk gagasan Malaysia. Jadi cabaran tu sama ada dalam negara ke ataupun di luar negara ke, yang tu memang membawa konflik kepada kita. Alright. Jadi kita sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat, macam mana kita nak atasi cabaran tersebut? Jadi itu hasilnya itulah kita lihat bab 7. So bab 7 dia menceritakan tentang langkah-langkah macam mana kita nak membina semula perpaduan negara. Alright, macam mana kita nak mengatasi isu rusuhan kaum dan sebagainya. Alright. Jadi untuk bab 7 ni, cikgu dengan rakan cikgu iaitu Cikgu Nur Hafzan, okey, daripada SMK Pondok Upih. Okey, kami akan menerangkan tentang bab 7. Tapi malam ni awak dengan saya saja. Okey, dengan Cikgu Hafzan pada kelas sejarah yang akan datang. Alright. Jadi untuk malam ni kita akan cover 3 subtopik.
Yang pertama 7.1 perpaduan dan integrasi nasional. Okey, kemudian kita akan masuk dasar pendidikan kebangsaan. Alright. 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Alright. Jadi kalau awak rasa cikgu cakap cepat sangat ke? Okay, sometimes bila saya tak dapat feedback ke apa-apa, saya shock sendiri. Okay, saya cakap cepat-cepat. Kalau awak tak nak saya bercakap cepat, kalau awak tak faham ke apa ke, awak tolong tanya. Alright. Okay, tolong stop saya dan tanyalah apa-apa soalan yang awak nak tanya. Alright. Okay. Jadi kita masuk kepada 7.1 perpaduan dan integrasi nasional. Jadi maksudnya pada akhir pembelajaran 7.1 ni awak kena faham 3 benda. Yang pertama, alright, yang pertama awak kena faham maksud. Apakah maksud? Apakah konsep perpaduan dan integrasi nasional? Alright. Yang kedua, apakah punca? Kenapa kita bergaduh sebenarnya? Okay, kenapa kita tak boleh nak hidup bersatu? So yang ni masa zaman British. Okay, daripada zaman British tu kita dah boleh nampak kerenggangan antara kita khususnya. Jadi kita nak kaji balik apakah punca-punca. So yang tu yang kita akan lihat kat sini. Latar belakang hubungan kaum. Alright. Dan yang ketiga pula, macam mana kita nak memperkasakan. Okay, memperkasakan kat sini maksudnya macam mana kita nak memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Alright. Okay, so 3 benda ni kita akan lihat sekejap lagi. Alright. So maksud perpaduan dan integrasi nasional. So kat sini kita boleh pecahkan kepada 2 grup. Grup yang pertama adalah perpaduan kaum. Okey, grup yang kedua adalah integrasi nasional. Alright. Jadi untuk perpaduan kaum, kalau awak lihat dekat slide, okey, dia bermaksud rakyat daripada pelbagai etnik. Pelbagai etnik, agama, wilayah, alright, hidup dengan aman dan bersatu. Dia adalah satu perkara yang logik. Okey, kalau kita hidup bersatu, maksudnya kehidupan kita akan menjadi lebih aman sebab tak ada pergaduhan. Okey, jadi kat sini rakyat memberi komitmen. Okey, kalau boleh nampak kat sini, komitmen dengan penuh. Maksudnya kita ikut berlandaskan, kita berpegang kepada perlembagaan persekutuan dan pada rukun negara. Alright, so boleh nampak kat sini. Okay, so perpaduan kaum ni kita fokus kepada perpaduan, maksudnya antara kaum. Kalau integrasi nasional, dia lebih kepada hubungan antara negeri. Okay, kita nak wujudkan satu bangsa. Jadi integrasi nasional maksudnya satu proses yang dinamik. Alright, dinamik maksudnya kita nak sesuaikan dari satu negeri ke negeri yang lain. Okey, maksudnya di antara negeri itu perlu ada satu perhubungan. Sebab tu kalau tengok kat sini, kat mana tadi? Awak nampak tak ferry? Ferry Malaysia kat sini. Dalam buku teks pun ada. Jadi ferry Malaysia ni adalah untuk mengintegrasikan, maksudnya untuk menghubungkan penduduk di semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Itu maksud integrasi nasional. Alright, jadi persamaannya kat sini kita boleh nampak, alright, sama ada perpaduan kaum ataupun integrasi nasional. Mestilah berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Alright, okay, so boleh ikut setakat ni? Faham? Faham. Okay, alright. Very good. Jadi yang seterusnya, tadi kita dah selesai maksud. Yang seterusnya kita masuk kepada latar belakang hubungan kaum. Alright. So yang ni kita akan kaji kat sini apa yang berlaku semasa penjajahan British. Alright. So awak kena ingat strategi British. Awak nampak tak? Pecah dan perintah. Divide and rule. Maksudnya British mereka memang tak nak kita hidup bersatu. Alright, jadi sebab itulah mereka bawa dasar pecah dan perintah. Maksudnya mereka mengelaskan kita. Mereka letak kita di ekonomi yang berbeza. Jadi kat sini ada 4 punca
yang menyebabkan kita tak boleh nak hidup bersatu. Yang pertama adalah pentadbiran, yang kedua adalah ekonomi dan pertempatan, yang ketiga sistem pendidikan dan yang keempat adalah fahaman dan politik. Alright. Okay, so kita lihat yang pertama, pentadbiran. Okay, pentadbiran ni dia lebih kepada bagaimana perubahan yang berlaku pada politik negara pada masa tu, pada tanah Melayu. Alright, jadi selepas British dah masuk ke tanah Melayu, mereka memperkenalkan satu sistem, iaitu sistem residen. Okay, siapa tahu sistem residen ni berlaku di negeri mana? Negeri-negeri Melayu Negeri Selat. tu. Yes, very good. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Apa dia negeri-negeri dia? Perak, Perak, Pahang, Sembilan, Negeri Sembilan Negeri dan Sebelas, Selangor. Yes, very good. Okay, apa keistimewaan empat negeri ni? Apa keistimewaan Ada empat Sultan. negeri? Ada Sultan. Okay, lagi? Yang membuatkan British nak sangat-sangat dekat negeri. Rombongan, Lombong biji timah. Yes, ada biji timah. Ada Yes, timah. ada biji timah lagi. Ada biji timah, ada emas, kemudian tanah yang subur. Uish. Okay, tanah yang subur. Alright, jadi yang ni menyebabkan mereka menanam tanaman baru seperti getah. Alright, so akibat daripada sistem residen ni, kita boleh nampak British membawa banyak perubahan. Sebab British ni dia satu saja. End of the day, dia nak ekonomi mereka meningkat. So dia nak buat pengeluaran secara besar-besaran. Jadi sebab itulah mereka membawa pekerja-pekerja dari luar masuk ke tanah Melayu. Jadi pekerja-pekerja ni mereka bawa untuk sektor pelombongan, peladangan dan perniagaan. Okey, contohnya macam orang Cina untuk pelombongan, okey, orang India untuk peladangan getah. Okey, apa berlaku untuk orang Melayu pula? Alright, jadi orang Melayu pula mereka lebih maksudnya mereka meneruskan ekonomi tradisional. Alright, so ekonomi tradisional ni dia pengeluaran secara kecil-kecilan. Jadi sebab tu mereka duduk di kawasan luar bandar. Jadi bila awak tengok, alright, bila sektor ekonomi yang berbeza, dia menyebabkan kesan ni, kerenggangan hubungan kaum. Alright, okay, so yang ni adalah kesan dasar British. Alright, sebab kita duduk di tempat yang berbeza, kita tak boleh nak berkenal-kenalan. Jadi kita tak boleh nak bersatu. So sebab inilah berlakunya rusuhan kaum. Sebab perkara ni berterusan sehingga lepas merdeka. Okey, sehingga tercetusnya 13 Mei 1969. Okey, so yang rusuhan kaum ni kita dah belajar bab 6, tak salah cikgu. Okey, rusuhan kaum ni awak boleh tengok bab 6. Alright. Okey. Okey, so kita sambung yang seterusnya. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, so tadi tu pentadbiran, sekarang kita masuk kepada ekonomi. Dia benda yang sama. Cikgu dah bagi tahu tadi British nakkan pengeluaran secara besar-besaran. Jadi mereka nak rakyat beri, maksudnya pekerja yang mereka bawa masuk tu beri tumpuan kepada pelombongan biji timah dan juga getah. Alright. Jadi sebab itulah setiap kaum mempunyai ekonomi yang berbeza. So bila ekonomi berbeza, mereka duduk di tempat yang berbeza. Maksudnya pertempatan mereka berbeza. Alright. Okay, jadi akibat daripada ni mereka kurang berintegrasi. Maksudnya interaksi. Okay, betul. Alright, so benda ni benda logik lah. Alright, zaman dulu of course lah handphone tak ada, internet tak ada. Alright, bukan macam zaman sekarang. Alright, jadi dulu bila awak duduk di jauh-jauhan memang awak pisah macam tu sahaja. Alright, jadi akibat daripada ni kita tak kenal. Alright, kita tak kenal antara kaum, jadi kita tak dapat mewujudkan persefahaman. Dan at the same time bila ekonomi berbeza membawa kepada jurang ekonomi yang tak seimbang, tak ada balance. Alright, so yang ni menimbulkan rasa ketidakpuasan hati. Alright, maksudnya tak puas hati lah.
Alright, jadi disebabkan ini akibat daripada kesan dasar British ni menyebabkan kita tak dapat bersatu. So yang ni punca kedua. Alright, yang ketiga. So sekarang ni bila fokus British lebih kepada ekonomi, mereka tak beri sangat perhatian kepada pendidikan. Alright, sebab bagi mereka yang penting ekonomi. Tapi setiap kaum mengambil inisiatif sendiri untuk wujudkan sekolah bagi kaum masing-masing. So yang ni yang kita sebut sebagai sistem pendidikan vernacular. Alright, vernacular ataupun sekolah vernacular. Dia ada sekolah vernacular ni, dia ikut kepada bahasa ibunda. Alright, so kita ada sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India dan Inggeris. Alright, jadi awak tengok tadi pentadbiran, okay, kita bekerja di tempat, maksudnya ekonomi yang berbeza, okay, untuk pertempatan duduk di tempat yang berbeza. Kemudian pendidikan, kita belajar benda yang berbeza. Jadi tak ada satu persamaan kat sini. Jadi akibat daripada tu, perbezaan pemikiran mula wujud, alright, di kalangan kaum. Jadi yang ni berterusan masuk kepada fahaman politik. Okey, maksudnya setiap politik yang diwujudkan pada masa tu, pada sebelum kita merdeka tu, adalah berasaskan kaum. Sebab masing-masing nak menjaga kepentingan kaum mereka sendiri. Alright, okay, oleh itu isu yang diperjuangkan tu mereka dia lebih kepada bahasa mereka sendiri, budaya mereka sendiri, okay, pendidikan mereka sendiri. Alright, jadi yang ni kesimpulan dia. Apa-apa yang British, maksudnya dasar yang British bawa tu, dia memberi satu kesan yang sangat mendalam. Okay, sehingga mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Okay, alright, so ada soalan? Ada soalan setakat ni? Boleh kot? Ada. Alright. Kalau tak ada soalan, kita sambung. Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan di negara kita? Bagaimana? Okey, bagaimana? Awak boleh scan barcode cikgu. Alright, barcode kat sini awak boleh scan. Alright, ataupun awak masuk slido.com. Alright. Dan awak nanti nampak soalan. Macam tadilah, awak boleh jawab. Boleh ke? Cuba masuk. Persefahaman antara kaum. Okey, dapat dikekalkan dengan mewujudkan persefahaman antara kaum. Okey, bagus. Alright, toleransi dalam masyarakat pelbagai etnik. Okey, very good. Lagi? Lagi? Saling menghormati antara satu sama lain dengan menguatkuasakan undang-undang. Okey, bagus semua. Alright, kamu faham soalan ni. Alright, jadi senang kamu nak menjawab soalan kebat dengan mewujudkan rukun negara. Yes, sangat bagus. Alright, mempunyai semangat kemerdekaan. Alright, mempelajari bahasa Melayu. Alright, memupuk amalan patriotisme dan menghormati perlembagaan. Alright, sistem pendidikan. Ya? Ya, Siva Piria? Ya. Kenapa? Kalau rasa tak boleh masuk Slido ni. Ya. Status Slido tu tanya ke code number. Awak tulis perpaduan. Awak nampak tak kat sini ada perpaduan. Tulis perpaduan. Kalau rasa macam tak boleh nak masuk Slido, tak apa. Awak tulis di ruangan chat. Alright, tak ada masalah. Okay, sebab cikgu nak cuba benda yang baru. Awak pun kata awak tak pernah guna Slido ni kan. So kita boleh belajar sama-sama. Alright, okay, pada pendapat saya dapat dikekalkan dengan berteraskan konsep perlembagaan, persatuan dan prinsip rukun negara ni. Uish, jawapan. Okay, bagus. Dia bagi ayat yang lengkap. Okay, dapat dikekalkan di negara kita
dengan menghayati prinsip rukun negara. Okey, agar negara dapat kekal dalam kesejahteraan dan harmoni. Oh, memang ayat kamu ni semua mampu berdiri di aras 4 ni. Alright, untuk kebat. Ada fakta, ada huraian. Okey, bagus. Alright. Menghormati kepercayaan. Yes, kepercayaan kaum. Alright. Wujudkan konsep keluarga Malaysia. Okey, bagus. Konsep keluarga Malaysia. Yang tu jadi contoh awak. Alright. Perpaduan dapat dikekalkan dengan menghayati prinsip rukun negara. Yes, betul. Agar negara dapat kekal dalam kesejahteraan dan harmoni. Okey. Alright. Kat sini ada Akmal Zahkuan. Menghormati budaya setiap kaum. Okey, bagus. Alright. Okey. Rakyat saling bekerjasama antara satu sama lain demi perpaduan negara. Okey. Alright. Berinteraksi dengan pelbagai kaum tanpa memilih agama. Konsep Malaysia prihatin. Menjaga keamanan negara. Yes, soalan tanya bagaimanakah? Okey, awak bagi cara. Menghormati kaum lain. Okey, mematuhi undang-undang. Okey, alright. Okey, bagus. Alright. Okay, jadi kita sambung Alright, awak jangan risau. Nanti lepas ni kita akan buat quiz dalam Slido juga. Time tu cikgu bagi hadiah bagi yang dapat markah yang paling tinggi dan jawab dengan cepat. Okay, yang ni kita nak buat testing dulu. Saya nak tengok pendapat awak dulu. Lepas ni baru kita tengok quiz. Alright, dalam Slido macam mana kita buat quiz. Alright, okay. So, terima kasih bagi yang feedback ni. Okey, kita masuk kepada slide yang seterusnya. Bagaimana kita nak memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi yang ni maksudnya kita nak cari macam mana kita nak memperkukuhkan apa langkah-langkah yang kita boleh ambil dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Alright. Okey, jadi dari segi politik yang pertama awak ingat dengan penubuhan Jabatan Perpaduan Negara. So yang ni adalah di bawah bidang kuasa Mageran. Mageran ni adalah Majlis Gerakan Negara. Alright. So salah satu fungsi peranan jabatan ni adalah untuk menangani isu yang boleh menyebabkan konflik. Jadi mereka ni membantu untuk membina perpaduan. Alright, membina perpaduan. Okey, jadi hasilnya adalah rukun negara. Alright, jadi kita ada prinsip. Okey, 5 prinsip rukun negara. Alright, jadi yang pertama apa dia? Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Yes, bagus. Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Yes, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga? Keluhuran perlembagaan. Yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Okay. So yang ni yang akan mengeratkan kita. Alright. Itu pentingnya rukun negara. Alright. So rukun negara ni kita akan belajar lebih detail subtopik 7.6. Alright. Okay. So saya takkan sentuh kat sini. Nanti awak akan belajar dengan Cikgu Hafzat. Alright. 7.6. Alright. Kita sambung yang seterusnya. Majlis Muhibah Negara. Dan nama pun Muhibah. Jadi maksudnya majlis ni adalah untuk peranan mereka mengembangkan perasaan muhibah, perasaan cinta, persahabatan, kasih sayang. Alright. Lagi apa lagi? Kemesraan di antara kaum. Jadi yang ni adalah salah satu fungsi majlis ni untuk mengeratkan hubungan di antara kaum. Okey, kemudian kita ada majlis perundingan negara. Jadi majlis perundingan negara ni adalah cikgu nak sebut apa tadi?
mereka buat garis panduan. Okey, meletakkan garis panduan untuk mewujudkan kerjasama antara kaum dan juga integrasi nasional. Jadi mereka lebih kepada memupuk identiti kebangsaan. Alright, so yang tu adalah tugas Majlis Perundingan Negara. Kemudian kita ada gabungan parti politik. Macam tadi kita dah lihat, bila kita tengok punca kerenggangan kaum tu, kita ada yang fahaman politik, maksudnya parti politik yang diwujudkan ikut kaum masing-masing kan. Okay, contohnya pada masa tu kita ada UMNO, UMNO untuk orang Melayu. Kemudian MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India. Jadi bila ada perbezaan kepentingan politik ni ikut pada kaum masing-masing, kita tak dapat nak mengeratkan hubungan kita. Jadi pemimpin-pemimpin yang ni, pemimpin-pemimpin ni mereka fikir eloknya kita buat gabungan. Okey, kita buat gabungan parti politik. Dari situlah kita ada parti perikatan. Alright, yang kemudian menjadi barisan nasional. So yang tu adalah salah satu usaha pemimpin-pemimpin kita untuk mewujudkan perpaduan di antara kita. Alright, dan yang kemudian seterusnya adalah menyelaras perkhidmatan awam. Maksudnya kat sini kita nak selaraskan perkhidmatan awam di antara negeri. Contohnya dari segi pengangkutan, perubatan, pendidikan, biar semua negeri mendapat kemudahan yang sama. Infrastruktur yang sama. Dari situ kita boleh dapat integrasi nasional. Alright, so yang ni adalah politik. Kemudian kita masuk kepada ekonomi. Melalui ekonomi, macam mana kita nak wujudkan langkah-langkah perpaduan ni? Yang pertama, rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. So rancangan ni awak dah belajar bab 6. Okay, jadi kat sini saya hanya sentuh secara dasar sahaja. Rancangan ni khususnya untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi setiap 5 tahun kita akan ada rancangan baru, alright, untuk rancangan membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Macam tahun lepas kita rancangan Malaysia ke-11. Jadi tahun ni kita masuk kepada ni rancangan Malaysia ke-12. Jadi dia 5 tahun. Jadi bermula 2021 hingga 2025. Alright. Okey. Kemudian kita ada DEB. DEB dan DPN. Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional. So yang ni kita belajar bab 8 secara mendalam. Okey, tapi apa yang awak kena faham dengan DEB dengan DPN ni adalah mereka maksudnya program di bawah dasar ni untuk membantu membangunkan ekonomi rakyat khususnya. Alright, maksudnya bila ekonomi rakyat tu seimbang, agihan ekonomi antara kita, setiap kaum mempunyai ekonomi yang sama, taraf yang sama, jadi kita boleh melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Itu logiknya. Alright, jadi sebab itulah keseimbangan tu sangat penting. Okay, so yang tu di bawah DEB dan DPN. Alright, next kita masuk kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan juga wilayah. So yang ni bila kita lihat tadi masa zaman British kan, alright, contohnya orang Melayu khususnya, mereka duduk di kawasan luar bandar buat ekonomi tradisional, jadi taraf kehidupan masyarakat tersebut menjadi lebih rendah. Jadi apa yang kerajaan boleh buat sekarang adalah membangunkan mereka. Maksudnya memberi bantuan, especially mereka yang berpendapatan rendah. Okay, bagi bantuan dari segi contoh kalau pertanian, bagi bantuan dari segi peralatan pertanian, bantuan dari segi pemasaran. Alright, okay, so yang ni kita akan menambah pendapatan rakyat khususnya. Jadi sekaligus kita dapat membasmi kemiskinan. So itu fokus dia kat sini. Alright, next kita masuk kepada zon perindustrian bebas. So zon perindustrian bebas ni sebenarnya adalah satu kawasan di mana kawasan perdagangan dan perindustrian yang bebas daripada pelepasan cukai. So yang ni kita sebut pada sektor perindustrian dan perdagangan.
Okey, so bila ada pelepasan cukai contohnya, yang ni akan menggalakkan kemasukan pelabur asing. So bila pelabur asing masuk, yang ni akan meningkatkan perniagaan, industri ekspor khususnya. Alright, so membantu negara dari segi meningkatkan pendapatan dan sekaligus kita akan capai yang ni, peluang pekerjaan kepada semua rakyat. Alright, dan peluang pekerjaan ni adalah adil. Okey, adil dan terbuka kepada semua kaum. Dan kalau katakan awak duduk di kampung di luar bandar khususnya, awak boleh berpindah ke bandar. Alright, sebab kat bandar peluang pekerjaan dia lebih baik. Alright, jadi pada masa tu kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif program, alright, untuk membangunkan taraf hidup rakyat khususnya. Alright, okay. Kemudian kita ada mengintegrasi ekonomi pembangunan wilayah. Jadi yang ni kita nak membangunkan wilayah, maksudnya kita nak wujudkan persaingan yang adil dari segi ekonomi. Alright, especially semua kaum, semua negeri mencapai keseimbangan. Alright, dari segi ekonomi. So once kita dah capai keseimbangan tu, insya-Allah kita boleh hidup bersatu padu. Alright, so yang ni dari segi ekonomi. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada? Alright, okay. Kalau tak ada, kita masuk kepada social. Bergaduh, berbincang, okay, sebab kita nak rancangan yang terbaik. Okey, rancangan yang terbaik untuk semua rakyat. Okey, jadi kita masuk kepada social. Alright, social ni macam mana kita nak gunakan aspek social ni untuk mencapai perpaduan. Jadi elemen yang pertama adalah kita lihat DPK, dasar pendidikan kebangsaan. Alright, kita akan menambah baik dasar ini contohnya melalui Akta Pendidikan 1996. So yang ni kita akan lihat 7.2. Sekejap lagi kita akan lihat. Alright. Dan kemudian kita masuk kepada pelaksanaan dasar tersebut. Contohnya kita ada laporan raman talib. Okey, kemudian kita ada laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, kemudian kita ada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi semua dasar-dasar ni akan membantu mewujudkan perpaduan. Alright, kita akan lihat sekejap lagi 7.2. Dan yang kemudian memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan bahasa Melayu tu sebagai bahasa kebangsaan supaya perpaduan tu dapat dicapai. Okey, alright, so yang ni kita akan lihat 7.3 sekejap lagi. Alright, kemudian yang seterusnya pengamalan satu kebudayaan kebangsaan. So yang ni kita nak mewujudkan identiti bangsa yang bersatu padu. Okey, satu bangsa. Alright, okey, jadi macam mana kita nak mewujudkan perpaduan. Alright, okey. Jadi yang ni awak akan belajar 7.4. Okey, subtopik 7.4 dan seterusnya sukan. Alright, kita nak wujudkan especially sukan dekat sekolah. Kita nak wujudkan budaya sekolah yang sihat. Alright, jadi bila ada sukan ni, sukan menjadi alat perpaduan kita. Jadi supaya semangat kekitaan tu dapat diwujudkan. Sebab kita main sukan bersama-sama, kita buat aktiviti sama-sama. Alright, jadi perpaduan dapat dicapai. Alright, dan yang terakhir adalah rukun negara. So yang ni kita akan belajar topik 7.4, 7.5 dan 7.6. Alright, okay. Jadi cikgu nak dapatkan respon sikit. Agaknya apa jawapan untuk soalan ni? Pasangan yang manakah menunjukkan perbezaan konsep perpaduan kaum dan integriti nasional? Boy. Boy? What is boy? B. Okay, good. Lagi? Ada lagi jawapan lain? B. Ada lagi jawapan lain? B. Okay. B. Lagi? B. Oh, maksudnya awak faham. Okey, bagus. Maksudnya awak faham apa tu perpaduan kaum,
apa tu integriti nasional. Alright. So kalau soalan tanya buat perbandingan, okay, yang ni cara awak menulis. Okay, awak tulis dalam ayat yang lengkap. Alright. Okay, so kita dah selesai 7.1, kita masuk kepada 7.2. Dasar pendidikan kebangsaan. Alright. Jadi untuk dasar pendidikan kebangsaan, fokus kita yang pertama, kita akan lihat latar belakang dasar. Dipikir tu apa dia? Alright. Kemudian pelaksanaan. Yang ni semua pelaksanaan. Bagaimana laporan Raman Talib, bagaimana laporan Jawatankuasa Kabinet dilaksanakan. Kemudian apa tu falsafah pendidikan kebangsaan dan akhirnya Akta Pendidikan 1996. Alright. Okay. So latar belakang macam cikgu sebut tadi, pendidikan sekarang dibentuk melalui perpaduan kaum. Maksudnya apa-apa dasar yang kita buat di bawah pendidikan ni, kita kena pastikan kita capai tak perpaduan tersebut. Jadi sebab itulah dasar ni sentiasa berubah. Sebab kita nakkan yang terbaik. Jadi dasar ni sentiasa disemak semula. Alright. Jadi bermula daripada, kalau awak tengok kat sini, melalui Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Atau lebih dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Alright. Kemudian Penyata Razak tu termaktub dalam Ordinan Pelajaran. Okay. So yang ni 1956. Kemudian kita ada Ordinan Pelajaran 1957. Alright. Dan kemudian semua dasar yang kita lihat sebelum ni, alright, sebelum kemerdekaan tu telah disemak semula. Dan dihasilkan satu lagi laporan yang kita sebut laporan Raman Talib. Jadi daripada laporan Raman Talib ni, kita ada laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Alright. Okay. So kita lihat matlamat. Matlamat ni untuk matlamat dipikir mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara. Alright, kita nak pelajar-pelajar kita, alright, bila keluar dah habis belajar tu dapat memenuhi pasaran, pekerjaan. Alright, dan menggalakkan, bila awak tengok sini, menggalakkan kebudayaan, ekonomi dan sosial. Okay, kemudian menyatu padukan rakyat dan menyediakan tenaga kerja yang mahir. Yang kita terdiri daripada pelbagai kaum. Sebab tu cikgu sebut tadi, perlu ada keseimbangan. Alright, okay. Jadi tenaga kerja yang mahir ni, dia datang daripada pelbagai kaum. Alright. Jadi yang seterusnya, melahirkan rakyat yang berilmu. Alright, kat sini awak tengok. Rakyat yang berilmu, seimbang, harmoni, serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Alright, so yang ni adalah matlamat. Alright. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Boleh ke? Okey. Sebab bab ni mudah kan? Bab 7 antara bab yang mudah sebenarnya. Sebab kita belajar tentang perpaduan. Alright. Okey, jadi bila kita lihat dasar pendidikan kebangsaan tu, pelaksanaannya kita lihat laporan Raman Talib. Daripada Abdul Rahman Talib, Menteri Pelajaran pada masa itu. Jadi beliau telah menyemak semula, alright, menyemak semula dan mengukuhkan Penyata Jawatankuasa Pelajaran ataupun Penyata Razak. Dan laporan ni juga menjadi asas, alright, asas pengubalan Akta Pelajaran 1961. Jadi antara yang kita boleh lihat yang ada dalam laporan ini, yang pertama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Kenapa? Sebab bila kita menggunakan bahasa yang sama, kita dapat mewujudkan perpaduan. Sebab kita faham. Sesama kita bila kita berinteraksi, kita faham. Alright, daripada situ kita capai perpaduan. Kemudian kita belajar benda yang sama, alright, iaitu kurikulum yang sama.
Alright, yang berorientasikan negara. Berorientasikan maksudnya berlandaskan sejarah negara. Okey, berlandaskan negara. Bagi semua jenis sekolah. Tak kisahlah sekolah kebangsaan ke, okey, sekolah jenis kebangsaan ke, semua belajar yang sama. Buku teks yang sama. Alright. Okey, yang paling penting kat sini, mata pelajaran sejarah. Alright. Kenapa sejarah penting? Kenapa awak kena belajar sejarah? Wih, Sejarah senyap penting sungguh. dalam hidup. Penting dalam hidup. Kenapa? Untuk mengelakkan melakukan kesalahan yang sama pada masa akan datang. Yes, untuk mengelakkan masalah yang berlaku pada masa yang akan datang. Alright, patriotisme. Yes, very good. Patriotisme, wujudkan semangat cinta negara. Kita boleh mempertahankan negara kita. Okay, kita taat kepada raja kita. Alright, itu pentingnya subjek sejarah. Kita belajar tentang sejarah negara kita. Alright, sebab tu sejarah dijadikan sebagai subjek wajib lulus SPM. Alright. Okay. Kemudian kita lihat mata pelajaran tata rakyat. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Tata rakyat ni macam dia subjek civic. Okay. Ataupun dia macam kita belajar tentang nilai-nilai moral. Alright. Sebab kita nak lahirkan pelajar yang boleh bertoleransi. Ada sikap toleransi. We tolerate. Alright. And then kita bekerjasama. Dan daripada situ kita wujudkan persefahaman. Alright, itu pentingnya subjek sejarah, subjek tata rakyat ni. Alright, pada masa tu. Okey. Jadi daripada laporan Rahman Talib kita ada kajian Aminuddin Baki. Apa istimewanya kajian Aminuddin Baki ni? Alright, beliau menekankan tentang sistem persekolahan aneka jurusan. Jadi sekolah ni menawarkan khusus kemahiran. Jadi untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Sebab sekarang ni setiap pelajar mempunyai bakat yang berbeza, minat yang berbeza. Alright, ada pelajar yang lebih ke arah akademik, ada pelajar lebih ke arah kemahiran. Alright, tapi semua sama-sama bagus. Cuma kita tak nak ada sesiapa ketinggalan disebabkan minat yang berbeza. Alright, jadi sebab itulah apa yang berlaku kat sini. Okay, pelajar-pelajar ni mereka masuk sekolah aneka jurusan. Mereka belajar tentang khusus kemahiran. Jadi bila mereka dah grad, keluar daripada sekolah ni, mereka boleh maksudnya ada pekerjaan. Sebab kita tak nak berlaku pengangguran. Itu yang paling penting. Okay, kita tak nak meningkatkan pengangguran. Kita nak pelajar-pelajar ni ada kerja pada masa hadapan. Alright, jadi sebab tu adanya khusus kemahiran ni. Alright, kemudian selain daripada tu, beliau juga mewujudkan sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan SK. Alright, yang menggabungkan. Maksudnya semua kaum belajar di sekolah yang sama. So kita tak ada sekolah vernacular. Kita belajar di sekolah kebangsaan. Alright, supaya kita boleh capai perpaduan. Okay, so yang ni adalah daripada Aminuddin Baki. Alright, yang seterusnya laporan jawatan kuasa kabinet. Alright, jadi di bawah laporan ni mereka telah berbincang. Alright, mesyuarat ni telah dibincang dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Jadi mereka telah mengeluarkan beberapa perkara dalam laporan ni, iaitu yang pertama, bahasa Melayu adalah subjek wajib. Wajib apa? Wajib lulus dalam peperiksaan awam. Maksudnya subjek wajib dalam peperiksaan awam. Dan selain daripada tu, kena ada pendidikan kerohanian, spiritual. Maksudnya kita belajar tentang pendidikan Islam. Ya. Game mana tadi, Dik? Ya. Kat mana tadi dua ada game tu? Delete ke saya download file mana boleh download dekat Zafran, ni. Muhammad Zafran. Tutup speaker. Alright, terima kasih. Dia tertekan kot. Alright. Cerita apa tadi? Okay, pendidikan kerohanian. Alright, jadi yang ni kita nak lihat tentang dalaman kita. So kita belajar tentang pendidikan Islam dan juga pendidikan moral.
Alright. Kemudian kita lihat aktiviti co-curriculum. Macam kat sekolah sekarang awak masuk unit beruniform, awak masuk sukan permainan, awak masuk kelab persatuan. So yang ni adalah mewujudkan budaya yang sihat. Sihat tu bukan dari segi jasmani sahaja, dari segi fizikal sahaja. Tapi untuk sihat tu nak wujudkan persahabatan, semangat kekitaan di antara semua kaum. Alright. So itu pentingnya aktiviti co-curriculum. Alright. Dan lepas tu, lepas mereka bincang-bincang, hasil yang mereka dapat adalah yang ni. Okay. Kita boleh nampak. Satu, KBSR, kurikulum baru sekolah rendah. Kemudian kita ada kurikulum baru sekolah menengah. Kemudian kita ada falsafah pendidikan negara. Macam contohnya KBSM ni macam tahun lepas adalah kurikulum yang last lah, maksudnya batch SPM 2020 adalah batch yang terakhir. Mereka KBSM. Maksudnya kamu adalah batch pertama untuk KSSM. Maksudnya kat sini KBSM ditukar kepada kurikulum baru. Dia KSSR. Kurikulum standard sekolah rendah. Yang KBSM ni pula adalah kurikulum standard sekolah menengah. Macam kita belajar ni adalah KSSM. Alright, kurikulum baru. Okay. Alright, so yang ni adalah laporan daripada ni. Jawatan Kuasa Kabinet. Kemudian kita masuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Alright, yang asalnya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara. Jadi falsafah FPN ni, pendidikan negara digubah untuk kita membawa, maksudnya kita nak menghala, menuju hala tuju tu ke arah perpaduan. Jadi matlamat pendidikan kita, maksudnya apa-apa dasar yang kita buat, pastikan jalan yang kita pergi tu adalah jalan ke arah perpaduan. Alright, okay. Jadi pada tahun 1996, FPN ditukar kepada FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi FPK ni dia menekankan pendidikan secara menyeluruh. Alright, dan sebab kita nak wujudkan pelajar yang seimbang. Seimbang tu maksudnya dari segi jasmani, kemudian dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi intelek. Alright, okay, jasmani, emosi, rohani, intelek. So yang tu di bawah FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okay, dan yang terakhir, Akta Pendidikan 1996. Alright, bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. Wajib diajar di semua sekolah, bukan saja di sekolah, maksudnya sekolah rendah, sekolah menengah, tapi juga di institusi pendidikan, maksudnya pengajian peringkat yang lebih tinggi. Dan pada masa yang sama, institusi pendidikan swasta pun mereka juga perlu mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan. Okey, kemudian kena ada pengajian Malaysia. Kena ada pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Tujuan dia untuk memupuk semangat cinta, alright, cinta pada negara. Ya. Dan nilai murni. Alright. Okay, so kita dah selesai. Boleh tak cikgu nak dapatkan pendapat awak lagi sekali? Mengapakah sistem pendidikan negara sentiasa dikaji dan dilakukan perubahan? Tadi saya dah bagi tahu dah. Kenapa kita sentiasa nak mengkaji sistem pendidikan kita? Boleh jawab sekarang. Kalau awak rasa awak tak nak masuk Slido, awak boleh jawab di ruangan chat. Ya, Zafran. Kenapa Zafran? Left terus. Wish, kenapa ni? Alright, awak boleh jawab. Memastikan pembelajaran berkesan. Yes, bagus. Okay, kita nak dapat the best result. Alright, menuju ke arah perpaduan. Bagus, menambah baik, memurnikan sistem pendidikan. Alright, melahirkan masyarakat yang intelek dan celik minda.
Selaras dengan arus perubahan pemodenan. Yes, this is very good. Okay, maksudnya dasar yang kita buat mesti mengikut kepada keadaan semasa. Okay, mungkin pada masa dulu tidak diperlukan tapi masa sekarang kita perlu. Okay, bagus. Alright, melahirkan masyarakat yang intelek dan celik minda. Yes, bergerak seiring dengan negara maju. Menambah baik sistem pendidikan negara. Dan seterusnya melahirkan generasi yang lebih cemerlang dalam semua aspek. Okey, bagus. Memberikan komitmen dalam pendidikan yang dapat mengukuhkan perpaduan kaum yang berjaya. Okey. Lagi, mendapat keputusan yang baik seiring dengan perubahan negara. Ada tak yang nak tulis dekat ruangan chat? Tak ada. Semua nak masuk Slido. Bagus. Tapi yang ada 13 orang je yang masuk ni. Yang lain kenapa? Tak apa. Salah tak apa. Tak ada masalah. Kita belajar bersama. Alright? Okay. Kalau awak tak nak masuk Slido, tak apa. Awak boleh guna ruangan chat ni. Ataupun awak nak secara lisan. Awak nak bagi tahu terus dekat speaker pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan kita belajar. Meningkatkan kualiti pendidikan. Yes. Melahirkan masyarakat berdaya saing. Okey, bagus. Yang ni macam tak ada kaitan je. Cikgu Okay, melatih pemimpin hadapan. Melatih pemimpin hadapan. Yes, bagus. Okey, kita nak mewujudkan kepimpinan. Alright. Daripada generasi muda tu kita nak melatih mereka menjadi pemerintah. Okey, bagus. Very good. Pembangunan negara dan kesejahteraan sosial antara kaum. Okey, bagus. Lagi? Cikgu memupuk semangat kekitaan dan Yes, memupuk semangat kekitaan. Bagus. Alright, memupuk semangat kekitaan. Sebab tu kita perlu ada sistem pendidikan. Alright. Sistem pendidikan negara dikaji dan diubah. Ya. Siva Priya. melahirkan berilmu seimbang dan harmoni melahirkan rakyat berilmu seimbang dan harmoni. Berilmu dan seimbang dan harmoni. Okey, bagus. Alright. Very good. Jadi awak boleh ambil jawapan-jawapan ni sebab yang ni boleh membantu. Kalau keluar soalan kebat ke apa ke, awak boleh gunakan jawapan ni, fakta ni. Alright, okey. Jadi kita masuk kepada subtopik yang terakhir. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Keyword kat sini, bahasa ilmu, bahasa perpaduan, bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Alright, jadi kita akan sentuh Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi pentadbiran, macam mana kita nak memperkasakan bahasa Melayu sebagai dalam sistem pendidikan. Kemudian peranan UKM, maksudnya kita menubuhkan UKM sebagai pusat keilmuan dan kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright, okay. So, Akta Bahasa Kebangsaan. So awak kena ingat, maksudnya bila kita sebut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, yang ni kita lihat melalui pengubalan Undang-Undang Akta 32, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi digubal di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Alright, okay, so yang ni adalah akta. Yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran. Jadi maksudnya bahasa rasmi pentadbiran kita gunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di peringkat kementerian ataupun jabatan kerajaan. Dan kalau soalan minta contoh, awak bagilah. Contohnya digunakan sepenuhnya, alright, dalam urusan mahkamah. Alright, okay. Next, bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Jadi bahasa Melayu ni kita nak jadikan sebagai bahasa perpaduan. Jadi pembukaan sekolah SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Alright. Kemudian kita nak memupuk semangat kekitaan. Semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Sebab cikgu dah beritahu tadi, bila kita gunakan bahasa yang sama, kita faham.
kita boleh berkomunikasi. Alright, dan dari situlah boleh wujudnya semangat kekitaan. Dan sebab tu juga kerajaan telah menghantar guru-guru yang terlatih dalam bahasa Melayu ke sekolah SMK khususnya. Kemudian guru KAS masuk ke sekolah menengah jenis kebangsaan untuk ajar bahasa Melayu kepada murid. Alright. Itu pentingnya bahasa Melayu. Kemudian penubuhan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Maksudnya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi sebab tu dekat UKM kita ada pengajian pelbagai jurusan dan juga bidang khusus dalam bahasa Melayu. Alright. Okay, contohnya kita ada institusi Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu yang kemudian ditukar kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu. Kalau nak ambil contoh antara tokoh-tokoh yang telah beri sumbangan, contohnya kita ada Muhammad Haji Saleh dan juga Siti Zainun Ismail. Mereka ialah sastrawan negara yang membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Alright. Okey, yang terakhir, topik kita yang terakhir. Alright, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, so Dewan Bahasa dan Pustaka ni hasil daripada perbincangan, resolusi Kongres Bahasa dan juga Persuratan ketiga. Jadi yang ni bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga sebagai bahasa ilmu. Alright. Jadi peranan DBP ni yang pertama menerbitkan buku, majalah, risalah, okey, kemudian menganjurkan seminar dan bengket. Alright, dan juga memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Alright, okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada, Tak ada, cikgu. ya. Okey, Ada, boleh ya. ikut boleh ikut? Boleh, Alright, bagus. Jadi kita dah selesai subtopik kita 7.1, 7.2, 7.3. Hari ni cikgu nak bincang sikit, cikgu nak ambil masa sikit untuk berbincang tentang kata tugas. Kalau sebelum-sebelum ni rakan-rakan cikgu dah sembang tentang format kertas 2. Okay, awak dah tahu soalan struktur awak nak tulis macam mana. Esei awak nak tulis macam mana. Soalan kebat awak nak tulis macam mana. Jadi cikgu pula nak fokus kata tugas. Contohnya bila soalan tanya bagaimanakah. Kalau bagaimanakah, soalan tu nak tahu tentang apa sebenarnya. Kalau dia mengapakah, soalan tu tentang apa sebenarnya. Sebab kalau awak tak faham kata tugas, walaupun fakta tu ada dekat kepala otak awak, kita susah nak menjawab. Sebab kita yang paling penting, kita boleh menjawab secara berfokus dan efektif. Alright, okay. Jadi kat sini bila awak tengok ni, alright, selalunya, okey, selalunya soalan-soalan A, okey, soalan struktur khususnya lah, soalan A. Bila awak nampak perkataan, contoh nyatakan, alright, awak nampak perkataan nyatakan, senaraikan, berikan, apakah yang berada di A. Jadi soalan-soalan ni, jawapan yang awak bagi ni, awak tak perlu bagi huraian. Maksudnya awak hanya memberikan fakta sahaja. Alright, awak memberi maklumat ataupun awak bagi maksud definisi ke tanpa penerangan lanjut. Alright, jadi kat sini satu fakta sama dengan satu markah. Alright, okay, macam kat sini kita nampak contoh soalan. Nyatakan langkah untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, kalau dengan student-student cikgu, saya selalu bagi tahu kat mereka. Okay, kalau nampak soalan ni terus awak pecahkan. Okay, awak pecahkan yang mana kata tugas dan yang mana pula awak boleh ambil sebagai pangkal. Maksudnya intro awak, kepala ayat awak. Alright, so kata tugas dia adalah nyatakan. Nyatakan awak kena bagi fakta, awak terus tulis F kat sini. Awak bagi fakta sahaja. Alright, kemudian berapa banyak fakta yang awak kena bagi?
So awak kena rujuk markah. Jadi kat sini berapa markah dia? Berapa markah dia? 3. Jadi Tiga. kalau 3 markah maksudnya berapa fakta yang kita perlu? 3. Yes, Tiga fakta. 3 fakta. Alright, 3 fakta. Awak tak perlu nak fikir huraian, tak perlu nak fikir contoh. Awak hanya bagi 3 fakta sahaja. Alright, tapi yang penting awak letak arrow macam ni, itu permulaan ayat awak. Langkah untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah tu intro awak. Alright, ini intro awak. Okey, walaupun intro tak ada markah tapi intro menyumbang banyak sebab bila pemeriksa baca, pemeriksa tengok ada intro, bagus ni. Dia boleh nampak pelajar ni tulis ada kematangan. Alright, so bila awak dah membiasakan diri awak menulis intro, alright, dengan penanda wacana dan sebagainya untuk menjawab soalan kebat, takkan ada masalah. Sebab tu awak kena sentiasa berlatih menulis ayat lengkap. Alright, jadi kat sini apa jawapan dia? Langkah-langkah untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa fakta yang pertama? Fakta yang Bahasa pertama rasmi pentadbiran. Yes, bahasa rasmi pentadbiran. Fakta pertama. Okey, fakta kedua. Okey, selain itu. Yang ni ayat. Awak kena mula dengan ayat selain itu. Alright, awak tulis pembukaan sekolah menengah kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar. So yang ni adalah fakta kedua awak. Kemudian awak boleh tulis di samping itu ataupun seterusnya. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan mahkamah. So yang ni adalah fakta ketiga. Alright. So yang ni cara untuk awak menjawab soalan yang hanya memerlukan fakta sahaja. Alright. Okay. Kemudian soalan yang memerlukan penerangan. Maksudnya awak kena bagi penjelasan. Yang ni di bawah satu package. Package ni awak kena ingat. Mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Yang ni selalunya duduk di soalan B. Sama ada 1B, 2B, 3B, 4B. Alright. Ikut kepada soalan struktur dan juga asid. Alright. So awak kena nampak apa kata tugas dia kat sini. Macam kalau jelaskan, terangkan, huraikan, kita faham. Kita memberi penerangan tentang sesuatu fakta. Alright. Macam mana pula dengan soalan bagaimanakah? Bagaimanakah dia nak apa sebenarnya? Cara. Yes, bagus. Bagaimanakah dia nak cara, langkah. Yes, bagus. Dia nak langkah, dia nak usaha. Alright, usaha, dia nak kaedah, tindakan. Alright, semua tu kategori bagaimanakah. Jadi kalau soalan tanya, bagaimanakah contohlah, bagaimanakah kepelbagaian aktiviti kebudayaan dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Awak janganlah tulis sebab. Dia tak ada kaitan. Okey, soalan tanya bagaimanakah. So yang ni membawa kita kepada kata tugas yang seterusnya. Kalau mengapakah, kena ada apa? Maksudnya dia sebut tentang apa? Yes, kerana ataupun sebab. Alright, awak bagi alasan awak. Alright, awak bagi faktor awak. Alright, sebab punca. Alright, itu yang penting. Okay, sebab tu pemahaman awak terhadap kata tugas ni sangat penting. Okay, so kemudian sejauh manakah? Kalau sejauh manakah dia lebih kepada, sejauh manakah apa dia? Pandangan ataupun penilaian. Kita nak menilai sesuatu fakta. Sama ada kita nak lihat kepada kepentingan dia ke, faedah dia ke. Alright, kita nak menilai sesuatu. Contohnya macam sejauh manakah campur tangan British dalam sistem pentadbiran mencetuskan kerenggangan hubungan antara kaum. Jadi awak buat penilaian. Alright, okay. Kemudian kita ada soalan ceritakan. Ceritakan, awak ceritakanlah. Ceritakan selalunya tentang peristiwa. Alright, contoh macam ceritakan latar belakang penubuhan, pembentukan rukun negara.
Jadi awak kena ceritakan peristiwa tersebut. Alright, okay. Kemudian bandingkan. Bandingkan tu apa? Apa maksud bandingkan? Perbezaan. Okey, bagus. Tapi masalahnya kita bukan nak perbezaan sahaja. Alright, bandingkan awak kena bagi dua. Satu persamaan, satu lagi perbezaan. Alright, ada dua benda kat sini. Satu awak kena bagi persamaan, satu lagi perbezaan. Itu yang membezakan bandingkan dengan bezakan. Kalau kat sini awak bagi perbezaan sahaja. Apa yang beza? Itu sahaja. Tapi kalau bandingkan awak bagi persamaan, awak bagi perbezaan. Tengok, sebab tu kita kena faham kata tugas tu. So that bila kita tulis fakta, kita huraikan, kita dapat markah penuh. Alright. Okay, kalau awak tengok kat sini macam contoh, tengok jawapan dah keluar dah. Kalau macam buktikan, dia kena ada contoh. Wajib. Jadi contoh tu menjadi sokongan kita. Kita sokong fakta tersebut. Macam soalan dia macam prinsip rukun negara mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Buktikan. So awak kena bagi contoh yang bersesuaian. Alright. Kemudian kita lihat bincangkan. So bincangkan dia lebih kepada menganalisis. Alright. Awak nak bagi sebab, awak nak buat, dia akan berdasarkan pada penyataan ke, gambar ke. Alright. Awak menjelaskan tentang sesuatu fakta. Alright. Okay, boleh ikut setakat ni? Boleh ikut? cikgu. Boleh. Okay. Alright, saya kejap, saya skip. Okay. So soalan yang ni, okay, pada pendapat anda, berdasarkan pandangan anda, cadangkan, adakah, setujukah, wajarkah? Yang ni masuk kepada soalan kebat. So kalau kebat dia adalah holistik. Maksud kita pemeriksa akan lihat secara keseluruhan. So awak kena ada fakta, awak kena ada huraian, awak kena ada huraian lanjutan, awak kena ada contoh dan juga inference. Okey, yang paling penting cikgu nak tegas kat sini, yang ni adalah soalan pendirian. Maksudnya awak kena buat penegasan. Kalau dia tanya adakah, awak terus tulis ayat ya. Kalau awak tak setuju, awak tulis tidak. Kalau macam setujukah tu awak tulis setuju ataupun tidak setuju. Wajar ataupun tidak wajar. Maksudnya awak meletakkan pendirian awak. Okey, itu yang paling penting. Alright. Okey. Jadi okey. So kita masuk kepada kuis kita. Semua dah bersedia? Semua dah bersedia? Okey. Alright. Boleh. Awak boleh jawab sama ada di ruangan chat ataupun di Slido. Tapi kalau awak dah jawab di Slido, awak terus di Slido saja tau. Alright? Okay. Hadiah akan diberi pada mereka yang jawab tepat dan cepat. Alright? Okay. Awak boleh jawab di dua tempat. Jadi awak masuk dulu. Tulis, typekan nama. Okay. Kita masuk live quiz. Awak typekan nama. InsyaAllah hadiah nantilah cikgu bagi. Jawab dululah soalan. Alright? Typekan nama. Kalau awak tak nak masuk Slido, tak apa. Alright? Tak ada masalah. Awak tulis di bahagian chat. Alright? Ruangan chat. Mungkin internet tak ada, tak kuat dan sebagainya. Alright? Awak join dulu. Alright? Bila dah cukup, baru kita akan terus ni. Cikgu akan mula. Okey cepat. 28 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? 29. Cikgu tunggu sampai mungkin 50. Kita mula. Alright, ataupun 60. Seeloknya cikgu nak semua lah yang masuk. Ada kat sini berapa? Dalam 100. Kalau boleh semua masuk. Tulislah nama betul. Ni apa ni? Oreo. Oreo tu apa? Anak murid cikgu. Anak murid saya ramai. Kalau awak tulis nama macam ni, macam mana saya nak bagi hadiah ni? Huki? Huki tu siapa? Alright.
Ada lagi tak? Cepat-cepat masuk. Tulis nama yang sebetulnya. Alah, Oreo cik semua. Ampun ni main-main pula. Okey. Ada lagi? Cepat-cepat. Dah baru 34 ni. Kalau tak saya tak boleh nak mula. Ada yang boleh masuk tak? 35. Alright. Okey. Kita masuk nanti takut tak sempat pula. Alright. 30. Saya tunggu sampai 40. Seorang lagi. Ataupun ada lagi nak masuk. Masuk je cepat-cepat. Okey. Alright. Soalan, apakah jabatan yang memperkenalkan rukun negara? Boleh jawab? Okey, cepat. Yang mana tak boleh nak masuk Slido, awak tolong jawab di bahagian yes. Okey, thank you Bernice. Alright. Awak boleh jawab di ruangan chat. Okey. Cikgu Hafzan mungkin boleh tolong saya tengok di bahagian ruangan chat. Alright. Saya tunggu sampai dah cukup berapa ni? Ada 43 orang. Okey, dah cukup 43 baru saya akan buka jawapan. Alright. Paling cepat dan yang paling yang betul. Cepat dan betul. Alright, cepat. Lagi baru 36, 37. Lagi 2 orang. Cepat-cepat. Lagi seorang. Okey, cepat. Kita nak lihat jawapan. Lagi seorang. Okey, alright. Jadi kita lihat dulu. Okey. Jadi 86% jawab A. Yang ni tak termasuk lagi di ruangan chat. Alright. Okey, jadi kita lihat jawapan yang betul apa dia? Jeng jeng. A, Jabatan Perpaduan Negara. Alright. Okey, jadi siapa yang jawab betul? Paling cepat Pigul. Pigul. Nanti bila sebab saya ada 10 soalan. Alright. Kalau siapa yang dapat 10/10, alright, yang paling cepat dapat hadiah cikgu. Alright. Okey. Kita masuk kepada next question. Okey, cepat. Siapakah golongan masyarakat sasaran yang menjadi sasaran DEB? Dah? Okey, cepat-cepat. Okey. Kat ruangan chat ramai yang jawab ni. Cikgu Hafsah nanti tolong tengok dekat ruangan chat siapa yang paling cepat yang jawab soalan jawapan yang betul. Alright. Okey. Jadi lagi 3 orang. Jawapan dia apa? Agaknya jawapan dia apa? C. Ramai yang jawab C. Masyarakat luar bandar. Ada juga yang jawab A. Ada juga yang jawab B. Ada yang juga jawab D. Golongan imigran. Lah, golongan imigran jadi masyarakat sasaran DEB. Kenapa? Okey, jawapan dia ialah C. Masyarakat luar bandar. Alright. Okey, yes.
siapa ni? AR. Itulah cikgu minta tulis nama sebetulnya, tak nak tulis. Alright? Okey, kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Jawatankuasa Kabinet 1974 telah mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Okey, apakah kesan daripada laporan jawatankuasa tersebut? Okey, cepat. Jadi dekat ruangan chat, yang awal-awal tu kita ada Bernice. Okey, kemudian untuk soalan seterusnya Luqman Hakim. Alright. Okey. Jadi jawapan dia apa? Ada yang jawab A. Alright. Pembentukan kurikulum baharu. Betul ke? Betul ke? Kesan daripada laporan jawatankuasa tu. Apa hasil yang mereka bincangkan? Uish, ramai yang salah ni. Okey, jawapan dia C. Pengenalan KBSR dan juga KBSM. Yes. Alright, jawapan dia C. Ada tak yang betul? Oh, bagus. Alright, paling cepat. AR ni siapa ni? Humaira, Sufian, Mirza. Alright, Ali. Okay. Next. Apakah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan? Cepat. Kita ada B. Alright. Melahirkan generasi yang berkemahiran. Generasi yang berkemahiran. Alright. Betul ke? Kemahiran nak buat apa? Memupuk semangat cinta. Yang ni kita cerita falsafah tau. Yang Jerry tu. Jasmani. Emosi. Rohani. Intelek. Apa dia? Generasi yang berkemahiran. Cepat. Kita kesuntukkan masa ni. Alright. Okey. Ramai yang jawab B dan D. Jawapan dia melahirkan pelajar yang seimbang. Sebab tu saya sebut Jerry tadi tu. J-E-R-I. Alright. Okey. Okey. Ada lagi 6 soalan. Okey, cepat jawab. Bagaimanakah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran? Saya bagi dalam masa 10 saat. Sebab kita kesuntukkan masa ni. 9, 8. Okey, dekat ruangan chat pun. Dekat ruangan chat Cikgu Hafzan nanti tengok yang mana betul. Yang jawab cepat. Alright. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okey. Penggunaan urusan mahkamah. Okey, bagus. Alright. B jawapan dia. Sekejap kita lihat siapa yang dapat betul semuanya. Ada 5 lagi. Aktiviti DBP. Awak pilih 2 jawapan kat sini. Apakah aktiviti Dewan Bahasa Pustaka untuk memartabatkan bahasa Melayu? Pilih 2 jawapan. Saya bagi 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, alright, 4, 3, 2, 1. Alright. Okay. Jadi. Okay. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang betul? Jawapan dia 2 dan 3. Alright. Okay. Dekat ruangan chat.
Siapa? Luqman Hakim. Alright. Okay. So, Sufyan. Paling cepat. Nanti kita lihat. Siapa yang dapat 10/10. Okay. Cepat. Mengapakah hubungan kaum menjadi sukar semasa penjajahan British? Cepat. 10 saat. 9. Okay. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alright. Jawapan dia di pertempatan yang berbeza. Okay. Alright. Bagus. Ada juga yang dapat salah. Kenapa tak faham ke apa yang kita bincang tadi? Okay. 3 lagi soalan. Kesan daripada kegiatan ekonomi dan pertempatan kaum di bawah pentadbiran British. Adakah perbezaan ideologi, kurang berinteraksi, pengkhususan pekerjaan, majukan ekonomi? Siapa jawab ni? D. C. C. Ruangan chat ramai ni. Okey. Nanti cikgu sebut nama, awak tunggu sekejap cikgu nak ambil nombor. Alright. Okey. Kita lihat jawapan. Pengkhususan pekerjaan. Kurang berinteraksi jawapan dia. Okey, bukan C. Salah tu. Alright. Okey, 2 lagi soalan. Langkah yang dicadangkan oleh laporan Rahman Talib untuk memupuk semangat perpaduan. So yang ni, kena pilih 2 jawapan. Alright, saya terlupa nak letak kat situ. 2 jawapan. 2 langkah, 2 langkah. Alright. Okey, cepat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cap. 1 dan 2. Alright. Persamaan kurikulum penggunaan bahasa Melayu. Alright. Final. Alright. Siapa yang akan mendapat hadiah? Okay. Alright. Cepat. Akta Pendidikan 1996. Alright. Di ruangan chat. Okay. Sekejap. Okay. Tak apa. Dekat ruangan chat pun boleh tulis. Okay. Cikgu Hafzan nanti tolong tengok. Alright. Okay. Cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawapan dia A, memupuk semangat dan semangat cinta akan negara. Okey. Jadi siapa ni? Amza, bagus. Alright, walaupun tak dapat semua jawapan betul, okey tak apa. Amza dapat 8/10. Jadi Amza, no name ni siapa ni? Hanif dengan Aizat. Alright, 1, 2, 3, 4. Nanti bagi nombor dekat cikgu. Alright, kemudian dekat bahagian ruangan chat ni, sekejap lagi Cikgu Hafzan. Cikgu Hafzan nanti bagi. Cikgu Hafzan ada tak? Ada. Muhammad Luqman Hakim. Luqman Hakim. Alright, Luqman Hakim lagi. Bernice. Nanti tinggalkan ni letak nombor dekat ruangan chat boleh? Alright, Amza yang apa ni? No name, Hanif, Aizat. Letak nombor dekat ruangan chat. Senang nanti. Cikgu nak ambil nombor. Nanti kalau nak hadiah, cikgu nanti bagi. Alright. Okay, jadi kita dah sampai ke penghujung. Alright, kita dah selesai. Bukan. Sorry. Cancel. Kejap. Okay, kejap. Alamak. Okay, kita dah sampai kepada penghujung. Alright. Jadi cikgu nak recap balik cara menulis ayat yang lengkap. Alright, tolong ingat intro. Alright, intro awak nak tulis macam mana. Okay, kemudian ingat fakta.
W, 1H. What, who, when, where. Alright. Why, how. Alright. Kemudian huraian. Pastikan mula ayat tu. Hal ini demikian. Hal ini kerana, oleh itu. Alright. Kemudian huraian lanjutan. Oleh itu. Oleh yang demikian. Kemudian awak boleh guna dabus. Contohnya dan, demi. Alright. Awak guna dan, demi, agar, bagi, untuk, supaya, serta. Alright. So yang ni boleh membantu menulis ayat yang lengkap. Alright. Kemudian kita ada contohnya ataupun contoh yang berkaitan. Dalam sekali inference. Kalau soalan untuk kebat, awak tulislah kesimpulannya, tuntasnya, akhirnya. Alright. Okay. Jadi kita dah selesai. Alhamdulillah. Alright. Kita dah selesai kelas pada malam ini. Boleh tak? Faham tak apa yang kita bincang tadi? Faham. Boleh. Boleh, bagus. Alright. Jadi kat sini cikgu ingin kalau macam apa tadi? Okey, tak apa. Alright, nanti kita lihat. Okey, jadi saya harap kamu semua faham dan pastikan alright, lepas ni awak tolong lihat semula, ulang kaji balik. Alright, cikgu doakan semua cemerlang. Bukan saja subjek sejarah tapi semua subjek-subjek yang lain. Alright. Okey, jadi itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih masuk kelas cikgu. Bagi yang cikgu kata nak bagi hadiah tu, letakkan nombor dekat ruangan chat. Baru cikgu boleh letak ni, bagi hantar hadiah pada kamu. Alright, okey. Terima kasih semua. Ya. Cikgu macam mana fakta sejarah cikgu? Okey, kejap Siva Priya. Alright, yang lain boleh ni bolehlah. Terima kasih. Ya, Siva Priya. Apa dia? Macam mana hafal fakta cikgu? Hafal fakta. Cikgu. Alright. Okey, sama. Cikgu. Okey, sama. Ya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey. Siva Priya tunggu sekejap. Okey, sama-sama. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu.